لا حضرة الله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأولة juzuk apa? Juzuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bi ulumi fil daini amin, dan ada pun disyaratkan situ. Jadi ketika ada kuasa duduk, maka hendaklah ia membaca situ. Dan jika tiada kuasa ia duduk, maka hendaklah ia membaca berbaring, baca khutbah sambil baring. Wah, peranjat orang ni. Kata ada khatib lain ni, khatib lain semua dah meninggal. Dan mana boleh ni, kalau dia tak boleh duduk, boleh berbaring. Dan harus mengikut dia, harus mengikut akan dia. Kalau dia imam tahu, kalau dia duduk tahu. Dan jika tiada diketahui uzurnya, dan harus mengikut dia. Dan jika tiada ketahuan uzurnya sekalipun, kita tak tahu pasal dia bagi yang uzur, tak perlu tahu tu, tak apa. Kerana bahawasanya pada zahirnya ada diuzurkan dia. Tetapi manakala uzur itu sunat, ia ganti seorang membaca dia. Tentu itulah. Kalau Tok Atib nampak uzur now, ganti orang lain. Ni jenis Tok Atib tak nak ganti orang, dia je. Sampai terbaring dia baca, saya baca, dia jadi khatib sampai terbaring hebat tu. Tetapi manakala uzur ia sunat, ia ganti seorang, ganti orang lain lah yang membaca dia. Maka jika nyata keadaan khatib itu, kemudiannya ia kuasa berdiri sekalipun, tiada mengapanya. Mana tiada mengapanya. Dan syarat yang kedua, manakala uzur sunat, pertama diganti, ganti seorang membaca dia, satu hukum. Maka jika nyata keadaan khatib itu, kemudiannya ia kuasa, nampak macam dah segau je, kuasa berdiri sekalipun tiada mengapanya. Tak ada mengapa, dia boleh duduk, nampak macam dah boleh. Tapi mungkin uzur keadaan orang nampak dan sihat, tapi tak sihat. Dan syarat yang kedua, hendaklah ada dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Yang ini pada segala rukun khutbah, pujian dia, selawat apa semua tu dalam bahasa asal bahasa Arab. Maka jika tiada ada di sana yang tahu bahasa Arab, semua tak tahu bahasa Arab, maka tiada dapat belajar dia sebelum picik waktunya. Hendaklah dibaca khutbah dengan bahasa dirinya. Terjemah bahasa apa pun tak apa. Bahasa kita pakai, kecuali yang rukun ialah kita berbahasa Arab. Dan jika tak ada tahu akan bahasa itu segala yang hadir sekalipun, mana dia pakai bahasa Arab. Kalau yang lain tak tahu pun tak apa, pada rukun je lah. Dan jika dapat belajar, maka wajib belajar atas tiap-tiap mereka itu. Maka jika lalu dapat masa belajar seorang daripada mereka itu, maka tiada belajar. Jawab dia, derhaka mereka. Dia boleh belajar, masa kosong banyak, tapi tak belajar menyebut bahasa Arab sekadar rukun pun tak boleh, atau derhaka, maksiat. Dan tidak harus Jumaat bagi mereka itu. Dan taklah di sembahyang zuhur. Besar ni. Kalau dia tahu tapi dia taksir, ni masalah taksir, mana cuai, dia boleh belajar, tak payah sangat, tiba-tiba saja dia buat malas dia, maka tak dibenarkan sembahyang zuhur. Dia buat sembahyang zuhur, hendaklah dia sembahyangkan zuhur. Kemudian memula faedah khutbah dengan bahasa Arab. Apa faedah dia? Pada hak kaum yang tiada tahu bahasa Arab, pergi baca bahasa Arab, ittaqullah, tanya apa makna ittaqullah, tadi pun tak tahu kesalahan ni. Apa faedah ni?
pada hak kaum yang tiada tahu ia bahasa Arab, memadalah bahawa tahu akan perhimpunan lafaz khutbah dia pun. Secara ijmal dia tahu tak apa lah. Akan cara khutbah perhimpunan mana secara ijmal lafaz khutbah itu. Jadi pengajaran. Dia tahulah khutbah ni satu pengajaran yang disampaikan oleh khatib. Dan jika dia tahu akan ketentuan makna tiap-tiap lafaz yang jadi pengajaran sekalipun, kerana disyaratkan mendengar dia bukan faham akan maknanya. Tu. Habis. Dan syarat yang ketiga, tidak adalah jatuh dua khutbah tu dalam waktu zuhur. Dua khutbah tu dalam waktu zuhur. Jangan lepas masuk waktu asar tak boleh. Dan syarat yang keempat, hendaklah duduk khatib itu pada antara dua khutbah. Ya, kadar tumak ninah. Sehingga kita disyaratkan dengan tumak ninah sekali. Benda kena diam sekadar tu. Kadar apa? Subhanallah sepaling kurang. Dan sunat kadar membaca suratul Ikhlas panjang sikit lah. Tu sunat mana ni? Yang baik dia baca tu suratul Ikhlas tu. Dan sunat bacanya pula tu. Dan sunat dia baca surat Ikhlas tu. Dan jika tiada kuasa ia duduk, maka hendaklah dia diceraikan dia antara keduanya dengan diam. Ya, umpama dia baca tu berdiri, dia tak boleh nak duduk. Ya, masalah dia duduk sakit kita kira lah. Maka dia kena diam. Ya, bagi menceraikan dua khutbah. Dan demikian lagi jika berkhutbah duduk sebab diceraikan. Ya, maka sebab lemah diceraikan antara keduanya, pertama khutbah pertama kedua, melainkan dengan diam. Jadi tak boleh nak buat cara lain pisah, melainkan dia diam senyap sebagai tanda pemisahan antara khutbah utama dengan khutbah yang kedua. Dan syarat yang kelima, hendaklah diperdengarkan segala rukun kedua khutbah tu akan 39 laki-laki. Benda termasuk dia 40 lah khatib. Yang ahli Jumaat tu, yang dikira sebagai ahli Jumaat, mana yang mustautin. Kalau yang bermukim, dia wajib dengar. Dia kena dengar tapi tak wajib, tak dimasuk kira. Seperti dinyaringkan oleh khatib akan suaranya dengan segala rukun daripada dua khutbah tu, hingga didengar akan dia oleh 39 laki-laki yang kamil, mana yang cukup, ya, dia punya syarat Jumaat. Yang lain daripada dirinya di imam atau dia khatib. Dan jika tiada dipaham mereka akan makna sekalipun. Ada pun khatib, maka tiada disyaratkan baginya mendengar dia, sebab dia sendiri baca. Maknanya kalau ada 40 orang, seorang pekak, kita dengar tuan, suruh yang pekak tu baca khutbah. Dia yang dengar 39. Kalau dia baca 39 macam lain, jadi 38 dengar, seorang pekak tu boleh. Senang macam tu je. Jadi tidak disyaratkan baginya mendengar, sebab dia sendiri baca. Dan jika ada ia tuli sekalipun, ya, khatib tu tuli atau apa, jikalau 40 dengan dia sekalipun, kerana ia ketahui akan bacaan dirinya. Dan jika tiada mengetahui akan makna rukun khutbah sekalipun, jawab dia sah. Habis. Dan disyaratkan bahawa mendengar, jadi kena dengar tu, ya, itu rukun dia. Memahami tak syaratkan, tahu lagi baik lah. Maka disyaratkan bahawa mendengar yang 39 itu dengan fi'li, bukan dengan kuwah. Ya, kalau dalam bacaan semayang didengar bil kuwah. Tahu kuwah? Apa makna kuwah? Tu kuwah masak asam. Kuwah mana kuwah? Bil kuwah ay bit takdiri, panggil. Dengan takdir. Itu mana kuwah. Apa mana takdir? Kita baca seorang ni, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Sekarang kita sembahyang kat masjid tepi jalan. Kalau lalu trailer, boom, tuan-tuan.
Masjid pula bawah bukit. Bila trailer naik dia chain gear dia habis. Oh, kita baca dah tak dengar kan. Tapi kalau sekiranya tak ada trailer, tak ada suara tadi, dengar tak? Dengar tu mana takdir. Dengar takdir. Kalau dengar bil fi'li kena lawan. Suara kuat ketok-ketok kuat lagi. Maka di sini kena ni. Di sini kena bil fi'li, bukan bil kuah. Mana kalau ada suara kuat kena volume tu kuat lagi. Kalau tak dengar dijerit tak dengar, jawab dia khutbah tu kena baca balik. Itu maksud dia. Dia dua, bil fi'li dengan bil kuah. Maka mendengar khutbah dia dengar dengan apa? Bil fi'li la bil kuah. Kalau bacaan semayang tu kena dengar, tapi dengar dia bil kuah la bil fi'li. Maka disyaratkan bahawa mendengar yang 39 tu dengan fi'li, mana dengan sungguh. Kalau ada bising kena angkat suara lagi, biar orang dengar. Kalau tak dengar tak memadai. Bukan dengan kuwah ai bitakdir, bukan dengan takdir lah. Maka tiada wajib Jumaat atas 40 yang setengah mereka itu tuli. Dia 40 orang, tapi ada seorang ke dua orang tiga orang tuli. Jawab tak boleh tu. Kalau tuli depan jawab tu khutbah tak apa, tukar dia khutbah. Dan tiada sah Jumaat serta ada hingar bangar yang menegar daripada mendengar tu. Mana dia nak dengar bifi'li, dengar sungguh. So, kalau bising baca khutbah tak dengar. Jawab dia apa? Kena ulang balik tu. Atau berdengar sampai hilang bingar boleh juga. Tidak tak sah. Serta ada hingar bangar yang menegah daripada mendengar rukun dua khutbah. Itu mana tak boleh. Inilah daripada kaul yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah Syarah bagi Minhajul Talibin. Ada pun kaul yang dimuktamad oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, bahawa disyaratkan mereka mendengar dengan kuwah. Kuwah apa? Dengan bitakdir. Mana kalau dia baca tadi tak ada hingar bangar tu dengar, tiba-tiba dah bising sangat dah tak dengar, tak apa boleh. Itu benda macam ni ada khilaf. Tapi dalam mustalah fiqh kita kalau bertembung dua ni didahulukan pendapat Ibn Hajar. Lebih kuat daripada Syekh Ramli. Ni apa ni, mujtahid apa dua ni? Syekh Ramli dengan Ibn Hajar mujtahid apa? Tarjih, bukan fatwa. Saya tarjih. Fatwa je apa? Nawawi, Rafi'i. Imam Nawawi, Rafi'i itu mujtahid fatwa. Ibn Hajar, Syekh Ramli mujtahid tarjih. Mujtahid mutlak itu imam kita tadi, Imam Syafi'i. Apa makna mutlak? Man istambata biqawaidi. Mereka yang istimad hukum dengan kaedah di sendiri. Ada pun mujtahid fatwa tarjih, man istambata biqawaidi imamihi. Mereka istimad hukum tapi pakai kawaid imam dia. Ada beza dia. Sebab tu Al-Imam Suyuti pernah nak istiqlal, dia nak keluar mazhab Syafi'i. Dia buat kaedah. Dia buat kaedah, kena kaedah imam. Dia buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Dah lagu setahun balik, masuk Syafi'i balik. Ada pula tak nak pakai mazhab, tak nak pakai mazhab. Itu mazhab Wahabi pekak. Wahabi ni memang pekak. Dia orang senang macam pandai. Buat apa ada 3 hadis tak nak pakai Imam Syafi'i. Kadang tu dia baca Arab pun tak kerti kan. Lebih temberang banyak. Ini lebih temberang banyak. Tak nak pakai mazhab. Jadi pandai nahu. Ada pun dia muktamad Syekh Ramli dan Nihayah disyaratkan mendengar tu bil quwah, tiada dengan bil fi'li. Ini atas kaul ini wajib Jumaat atas 40, setengah daripada mereka tuli betapa tu. Jadi kalau pakai Syekh Ramli 40 orang, tapi 10 orang pekak. Boleh tak semayang? Boleh. Pakai pendapat Syekh Ramli, tak ada masalah, boleh tu. Mana setengah dari mereka tadi tuli dan sah Jumaat serta ada hingar bangar. Tempat tu bising sangat, tak boleh dengar baca khutbah, dengar setengah tenggelam timbul, dengar sikit tenggelam. Tak apa, boleh. Sebab pakai pendapat Syekh Ramli. Syekh Ramli dengar pada takdir boleh. Sekira-kira jikalau tiada mereka itu tuli, dan saya kedengaran mereka itu, yakni atas kaul ini memada hadir mereka itu dengan tempat membaca dua khutbah pada tempat jikalau tiada hingar bangar dan tiada tuli, dan saya dengar. Kalau ikut pendapat Syekh Ramli, bolehlah mana-mana tu benda ijtihadi tu. Dan syarat yang kena muwalat, mana berturut-turut antara kalimah tiap-tiap daripada dua khutbah tu.
Ya, dan antara sembahyang dan had mualat itu ialah seperti had penceraian antara jamak takdim. Ya, kita jamak takdim kan, kita tarik sembahyang asar masuk dalam zuhur. Kita bersembahyang zuhur, lepas tu sembahyang jamak sembahyang asar. Kadari jangan panjang. Jangan ada antara kadar 2 rakaat. Anda kalau cerai 2 rakaat dah, kita sembahyang nak buat jamak takdim, kita bersembahyang zuhur. Kan? Dalam sembahyang zuhur tadi kita niatkan nak jamakkan asar dalam zuhur. Aku jamakkan sembahyang asar dalam sembahyang zuhur. Tiba-tiba lama cerai. Jika dah lebih 2 rakaat dah, jawab dia habis sembahyang asar kan tolak masuk balik. Tak boleh, batal jamaah. Ya. Suruh sini juga. Dibaca khutbah tu antara rukun tadi mualat, jauh lama dah tercengang gitu. Sampai 2 rakaat dah boleh sembahyang, lama dah. Ketika tu habis batal. Kadar 2 rakaat dengan sekurang-kurang yang dapat dikerjakan kedua tadilah. Secara rukun yang ringkas. Kalau mualat antara ayat dengan ayat tu lain. Fatihah dia kan mualat, tapi biqadri tanafus, dengan kadar bernapas dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kadar ambil nafas. Ya, ar-rahmanirrahim, jangan lama dia berhenti kan. Ya, tu je. Buat fiqh kena mengaji. Yang kadang-kadang dululah, sekarang alhamdulillah buat tahfiz banyak dah dia kelas alim dia kan. Dia masalah dia hafiz kadang-kadang bagus. Tapi fiqh tak mengaji, baca jadi imam. Oh, jangan hal. Dia baca pada boleh sedap. Lama pula senggang nak semik nafas. Kejap berdehim pula. Wah. Batal dah semayang dah. Berdehim dah 2 huruf lebih kan. Dan dikenaki mualat antara kedua rukun khutbah. Jangan ada penceraian antaranya dengan diam dan lainnya, tetapi tiada memutuskan dengan wa'iz yang panjang. Dan panjang ia wa'iz mana pesanan antara rukun-rukun tu, tapi ada senggang dengan nasihat panjang tu tak apa. Kerana bahawasanya senggang daripada maslahah khutbah ialah apa? Wa'iz. Dan khutbah yang panjang sahih, yakni tiada memberi cedera pada mualat. Habis. Syarat yang ketujuh, hendaklah suci khatib itu daripada 2 hadas besar dan kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Dan buang hadas besar kecil tahu? Apa dia hadas besar? Buang yang besar itu. Ada kecil, buang yang kecil. Kalau datuk kau kata tu. Macam-macam tuan ni. Allah. Jadi suci daripada hadas besar, tidak dia berjunub dan tidak dia maknanya bahawa dia ada air sembahyang. Itu syarat dulu. Dan syarat yang ke-8, hendaklah suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan pada kain, badannya, tempatnya. Tu. Yang berhubung dengan dia jangan ada macam sembahyang ke lah. Tengah jaga, kadang-kadang dia sebab baca khutbah sedap berapi-api. Tengok kubur kata tongkat dia dicicak. Ya, dia tengok dia pegang tongkat dia dicicak ada atas tu. Habis jawab dia. Dia menanggung benda yang ada najis. Dia sama macam sembahyang ke lah. Pada kain, pada badan dia, ya, mana hendaklah dia suci, jangan bersentuh. Kalau berbetulan tak apa, macam kita sembahyang kan, atas sejadah kita, tengah-tengah sejadah tu ada cicak, kita pun sujud tak kena, cuma membetuli badan kita, tu tak apa, dia jangan bersentuh atau menanggung. Kalau kita masuk kaki bawah sejadah, batal sembahyang, sebab kita menanggung benda yang ada najis, atau pergi pada ta'rif tu. Jadi kalau berhadas ia di dalam membaca khutbah, hendaklah ia bersuci. Tengah baca khutbah dia berhadas, maka hendaklah ia bersuci dan dimulai akan khutbah, start khutbah balik. Dan tiada harus memperhubungkan atas, ya tak boleh nak hubung tadi dia sebab dia ambil sembahyang kejap sambung balik, tak boleh, atas yang telah lalu daripada khutbah nanti. Kalau hampir masa cerai sekalipun, bermakna sini tak boleh. Kalau dia dah batal, syarat dia tadi maknanya mesti ada suci daripada hadas kan. Sekarang dia berhadas, dia tadi ambil sembahyang, dia nak sambung, dia kena start balik lah, baca khutbah balik. Dan jikalau berhadas di antara khutbah dan sembahyang, dapat baca khutbah habislah. Kemudian dia turun di tangga nak sembahyang, dia terbatal. Kemudian maka bersuci dia pergi ambil sembahyang dengan bersegera sebelum lanjut masa penceraian. Itu tak mengapa. Jangan sampai masa 2 rakaat dia lepas, itu tak apa. Dia terus sembahyang je lah, habis. Dan satu lagi syarat yang ke-9, menutup aurah di dalam kedua khutbah tu, seperti menutup aurat dalam sembahyang juga, sama je lah. Ya Allah.
Adapun orang yang mendengar khutbah, maka tiada disyaratkan mereka suci daripada hadas. Dia tak ada semayang, dia dengar khutbah, tak syarat, boleh. Dan najis, tak syarat suci bernajis. Mana lepas khutbah kan dia pergi basuh lah, pergi ambil semayang. Dan tiada syaratkan menutup aurat. Ya, dia dengar khutbah pakai seluar pendek macam api jual sayur. Boleh itu. Boleh. Masalah dia, orang lain tak tengok dia seorang misalan dia, terbuka aurat dia misalan. Ya, maka tak batal, maka sah dia. Dan demikian lagi disyaratkan khatib itu laki-laki, perempuan tak boleh. Dan disyaratkan pula ada ia laki-laki yang sah diperimamkan dia oleh kaum dia. Kalau laki-laki yang tak sah diperimamkan tak boleh. Maka diketahui daripada sekian itu, tiada disyaratkan tertib pada segala rukun khutbah, tetapi sunat jua. Ya, tertib. Misal mana? Seperti dimulakan dengan Alhamdulillah, kemudian selawat atas Nabi SAW, kemudian wasiat dengan takwa, kemudian membaca ayat, ya, kemudian doa bagi segala mukminin seperti barang yang berlaku atasnya salaf dan khalaf, itulah. Dan hanya tiada wajib kerana hasil maksudnya dengan ketiadaan tertib. Dan demikian lagi tiada disyaratkan niat khutbah dan meniatkan fardunya, tak syarat. Ya, dibaca jelah. Habis. Dan sunat diam serta mendengar kedua khutbah kerana firman Ta'ala, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, itu di antara ayat ini. Dan sunat diam serta mendengar kedua khutbah. Wallahu a'lam.